Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sebenarnya, saya benar-benar mahu mengelak daripada membahaskan isu garpu tala. Bukan disebabkan saya bersetuju dengan teknik berkenaan, tetapi kritikan para asatizah kita sudah terlalu banyak dalam bab ini. Jadi saya fikir tanggungjawab menyampaikan itu sudah selesai. Bahkan JAKIM sendiri telah keluarkan satu kenyataan yang nampak menentang ajaran garpu tala ini. Walaupun sebenarnya Ustaz Masri, Ustaz Suhini Nai dan seangkatan dengannya telah menaikkan isu ini lebih awal lagi. Pun begitu, posting JAKIM tetap membantu masyarakat di dalam memahami isu ini. Terbaru, Profesor Muhayya yang sangat popular mengajar teknik ini juga telah menarik diri daripada ajaran berkenaan. Jadi saya rasa sudah lengkap penjelasan dan kesimpulan berkaitan isu ini. Tetapi sahabat-sahabat saya, terutamanya subscriber saya di YouTube ini, yang saya sangat-sangat hargai dan sangat-sangat appreciate. Mereka minta untuk saya ulas isu ini lagi berdasarkan kepada semakan dan penilaian peribadi saya. Mereka message di Facebook, message di page, di WhatsApp, di email, bahkan berkali-kali minta ketika sesi live yang saya buat hampir setiap hari pada pukul 10 malam. Oleh itu, sejak tamat sesi live pagi tadi, jam 1 pagi tadi, 29 Jun sehingga sekarang pukul 8.34 pagi 29 Jun saya belum tidur lagi membuat semakan dan akhirnya merekod video ini. Jadi saya minta maaf jika mata saya sedikit kembang dan suara sedikit romantik. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi saya berharap semoga akhirnya ada manfaat tambahan yang boleh dikongsikan daripada video ini, insya-Allah. Tapi sebelum tu, jom kita tonton video yang ramai minta untuk kita react. Saya buka tafsir Al-Quran, saya cakap, Ya Allah, Tuhanku, apa yang kau nak tunjukkan kepada aku hari ini? Allah, mesej ayat-ayat suci-Mu apa yang kau nak sampaikan kepada aku? Jadi saya pun buka random macam tu Al-Quran. Penghujung surah Hud, Al-Hud dan awal surah An-Nur. Dalam surah An-Nur dia ada sebut pasal tutup tudung, tutuplah kerudung dadamu, auratmu dengan putera-putera, dengan suamimu dengan suamimu. Jadi saya cakap, ya Allah, ya Rabbi, ayat 31 saya tak silap. Ayat 31 An-Nur. Jadi dia cakap pasal aurat. Saya rasa macam dia jawab soalan saya. Dia jawab macam speech tak apa yang saya. Dia jawab on the spot yang saya tengah down. Okay. Saya ni menguruskan perniagaan Prof Muhayya. Ya, jadi Prof Muhayya ni pada masa yang sama dia belajar dengan seseorang. Dia kata, okey, muda dengan hamba Allah ni, nama dia Nasrullah. Saya pun siapa Nasrullah ni? Sambil sebut nama Mak Saleh ni, first time dia sebut nama hamba Allah ni. Dia kata check dia ni. So saya check, saya pun study. Jadi dipendekkan cerita, boleh kata jom tadi kita fly pergi Jakarta, kita belajar dengan hamba Allah ni. Jadi kita fly pergi Jakarta, kita jumpa dengan hamba Allah ni. Alhamdulillah saya sekarang live-nya dengan seorang profesor ya dari Malaysia yang alhamdulillah beliau juga sudah menggunakan ilmu garpu tala juga. Prof sudah ya, Prof menggunakan ilmu garpu tala juga. Apabila saya menghadiri seminar dengan Pak Nas, saya pun buat garpu tala. Saya rasa apa yang Pak Nas cakap getarannya sama dengan saya. Jadi saya pun buat garpu tala sama ada nak bekerjasama dengan Pak Nas. Allah. Dan apabila saya buat ayatnya ayat apa Pak Nas? Nah, jadi kita pegang Al-Quran dalam keadaan tertutup, ya, dekatkan ke wajah karena di wajah ini ada panca indera, mata, telinga, ya, kemudian lisan, ya, kemudian ada juga dekat dengan hati, ya, dengan jantung, liver. Nah, maka kita dekatkan seperti ini, ya, ya Allah. Kemudian setelah itu, ya, kita buka perlahan, ya, kita buka perlahan. Ayat mana saja Allah pasti tahu, ya. Yang mana yang dibuka, ya. Nah, setelah dibuka, lihat, ya, kanan ke kiri, atas, tengah, bawah, ya. Kemudian misalnya kita dapat, ya, subhanallah, saya dapatkan, ya, ayat 18, ayat 9, ayat 29 macam ini, ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Masya Allah. Ini tepat tuh, Prof. Ada perawat, ya, nurse, yang dia ini gunakan garpu tala karena dia sangat risau dengan kondisi COVID-19 ini. Kemudian dia lakukan garpu tala. Itu 1 unit dia, itu ketika dites negatif. Alhamdulillah. 1 unit. 1 unit itu satu apa ya? Satu area ya? Satu. Iya, iya.
Tapi area yang unit yang lain dinyatakan negatif, positif. Masya Allah. Kemudian sekarang karantin. Okey. Itu teknik yang disebutkan. Dalam video ni kita dapat tahu bahawa teknik garpu tala ni mula dipopularkan oleh seorang ustaz yang kita tengok tadi daripada Indonesia bernama Ustaz Nasrullah. Profesor Muhaya panggil dia Pak Nas. Beliau ni lah yang menulis buku yang berjudul Rahsia Magnet Rezeki. Kefahaman yang Pak Nas ni bawa yang kemudiannya dipopularkan semula di Malaysia melalui motivator-motivator termasuklah Profesor Muhaya, bahkan sehingga orang sepopular Nilofa juga mengikuti ajaran berkenaan. Cuma di dalam video terbaru Profesor Muhaya sendiri menyebutkan bahawa dia tidak lagi mengamalkan garpu tala dan itu cerita lama kata dia. Teknik garpu tala ni sebenarnya adalah teknik sains yang memang wujud pun yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris disebut tuning fork, dan tuning forks itu adalah satu alat yang bersifat saintifik berbentuk seperti lastik. Ada gambar ada sini. Dua garpu, konsep dia apa? Konsep dia dua garpu yang mempunyai frekuensi yang sama akan bergetar dengan frekuensi yang sama juga walaupun tak bersentuh antara satu sama lain. Getaran frekuensi garpu A akan sampai kepada garpu B sehingga garpu B dapat bergetar dengan frekuensi yang sama. Kalau A 440 Hz, maka B juga 440 Hz. Sekalipun kedua-duanya tidak bergabung. Teknik itulah yang digunakan waktu awak buat tuning gitar. Tapi zaman dulu lah, teman, sekarang ni dia dah ada teknologi yang lagi canggih lagi. Tapi zaman dulu orang tuning gitar digunakan garpu tala. Bahkan Graham Bell menggunakan teknik ini sebagai asas dalam penghasilan telefon. Tapi sebahagian umat Islam buat apa? Menggunakan teknik ini untuk memundurkan diri dengan dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Nak faham kefahaman berkaitan tentang garpu tala daripada orang-orang yang kita sebut tadi, ni bukan susah. Kita tengok cerita Marvel Ant-Man and the Wasp. Lebih kurang saja dia punya konsep tu. Marvel cuba menyatakan bahawa kita bukan hanya ada dunia ini saja, tetapi ada dunia lain yang sebiji macam dunia kita ni. Tapi levelnya mungkin berbeza. Ada alam masa depan, ada alam masa lalu. Apabila kedua-dua alam itu dapat dihubungkan frekuensinya, maka kita akan dapat tahu rahsia alam satu lagi. Sehingga kita dapat saling berhubung, bahkan sampai boleh pergi ke alam itu. Sebab tu dalam Endgame, mereka pergi ke masa lalu dan masa depan menggunakan quantum tunnel ciptaan Tony Stark dan Bruce Banner. Mak kepada markah Ant-Man yang tersesat di alam kuantum boleh dijemput oleh Ant-Man dengan cara menghubungkan getaran frekuensi mak dia dengan frekuensi Ant-Man. Macam konsep garpu tala tadi lah. Sehingga apabila bertemu, mereka akan ditarik dengan terowong kuantum yang menjadi jambatan penghubung ke dunia nyata. Jadi akhirnya isterinya dapat diselamatkan. Dalam kefahaman garpu tala, apabila kita mempunyai masalah, maka kita boleh menenangkan hati kita supaya menjadi lebih positif dengan mencari jawapan-jawapan daripada rahsia-rahsia yang Allah sembunyikan di alam kuantum. Nak tahu rahsia itu? Digunakanlah Al-Quran, kerana Al-Quran adalah jambatan untuk pergi ke rahsia itu, seumpama terowong kuantum dalam cerita Marvel tadi. Mereka menyatakan bahawa semuanya telah tertulis, cuma kita perlu masuk saja ke dalam dunia kuantum itu untuk mengetahuinya. Apatah lagi sebahagian jurulatih teknik garpu tala mendakwa teknik ini diikat dengan getaran frekuensi yang didapati sebutan getaran itu di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lalu dengan ayat ni, macam biasa, geng garpu tala faham getaran hati yang Al-Quran sebut itu akan membawa umat Islam mengetahui rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala telah siapkan. Tapi kalau sudah tak percaya kepada Allah dan merasakan musibah sebagai perkara negatif, maka getaran itu tak function lagi. Maka terputuslah jambatan kuantum untuk mengetahui rahsia-rahsia itu. Demikianlah kemerapuan garpu tala. Kalau cerita Marvel, kita boleh kata, oh cerita tu cerita merapu, main buat-buat saja. Tapi ini yang duk sebar pula adalah orang yang berkopiah, yang pakai jubah, mau tepuk kepala kita mula macam ni. Persoalannya, mengapa mereka ini boleh mendakwa sehingga sejauh ini? Jawapannya cukup mudah. Ini bukan benda baru. Ia copy paste daripada amalan orang dulu-dulu. Ia sudah dibuat lama dah. Orang putih sebut dengan nama
bibliomancy. Orang Arab sebut dengan istilah at-tasaffur, iaitu kaedah menilik dengan menggunakan ayat Al-Quran, Taurat ataupun Injil ataupun mana-mana kitab yang dirasakan sebagai suci. Syiah Iran menggunakan kitab syair Diwan Hafiz Ash-Shirazi dan Al-Masnawi Al-Ma'nawi, tulisan Jalaluddin Ar-Rumi sebagai kitab tilikan. Kaedahnya mereka akan memilih satu kitab suci, kemudian membuka kitab itu tanpa melihat halamannya. Kemudian pilihlah ayat mana yang mula dilihat dalam muka surat berkenaan. Seperti mana yang kita lihat dalam video tadi. Ada sebahagian mereka pula meletakkan kaedah untuk mesti melihat perenggan atas, perenggan bawah. Kalau ayat kisah, ambil pengajaran kisah dan macam-macam lagi lah. Ayat itu akan menjadi jawapan atas tilikan mereka. Kadang-kala, geng-geng ini menggunakan bahan seperti dadu untuk menentukan muka surat yang mahu ditilik. Di dalam perbincangan fiqh, isu ini dibincang dalam bab istikharah bil Quran ataupun perbincangan akhdhul fa'lu minal mushaf, mengambil harapan daripada Al-Quran. Apa ulama sebut tentang perkara ini? Pertama, di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid ke-13 muka surat 78 disebutkan, amma akhdhul fa'lu minal mushaf ka'an yaftahahu fayatafa'alu bi ba'dil ayat fi awwali safhah aw yatafa'alu bi darbi ramli fayatafa'alu bi ba'di rumuzihi faharamun. Mengambil harapan daripada Al-Quran seperti kamu buka Al-Quran kemudian mengambil harapan daripada sebahagian ayat-ayatnya atau mengambil harapan dengan menghentak pasir lalu dilihat bentuknya jadi macam mana, maka ini adalah perbuatan yang haram. Anda boleh rujuk kenyataan ini juga dalam kitab Al-Furuq Mazhab Maliki jilid ke-4 muka surat 240-241, Hasyiah Al-Qalyubi Mazhab Asy-Syafi'i jilid ke-4 muka surat 256 dan Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi muka surat 256. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu dalam kitab mereka Al-Wadih fi Ulumil Quran muka surat 39, mereka sebut sebahagian orang memuliakan Al-Quran dengan cara yang sangat pelik, iaitu dia mengambil harapan daripada Al-Quran, tafaul. Sekiranya dia menjumpai ayat yang suruh melakukan kebaikan, dia akan buat. Seperti mana dalam keadaan musafir atau berkahwin. Sekiranya dia menjumpai ayat yang melarang satu perbuatan, dia akan meninggalkan perbuatan itu. Dia memahami itu sebagai larangan buatnya. Syekh Muhammad Khidir Husin pernah menyebutkan di dalam kitabnya Balaghatul Quran, dikisahkan oleh sebahagian ahli sejarah bahawa ada sebahagian ulama yang apabila mahu bermusafir di lautan, lalu dia buka Al-Quran dan menemui firman Allah, watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun, dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang kerana sesungguhnya mereka ialah tentera yang akan ditenggelamkan. Surah Ad-Dukhan ayat 24. Lalu orang ni yang kata ulama ni, orang ini tidak jadi musafir, manakala orang yang ikut menaikinya tenggelam di lautan. Syekh menyatakan sedangkan perkara ini berlaku memang sekadar kebetulan kerana Al-Quran tidak diturunkan untuk diambil harapan daripadanya, tetapi ia diturunkan sebagai ubat pada dada-dada kita. Sebagai orang beristikharah dengan Al-Quran dengan cara lain pula, dia mengambil Al-Quran kemudian buka terus, kemudian melihat baris pertama pada halaman pertama, manakala sebahagian yang lain mengira 7 muka surat, kemudian baris ke-7, kemudian kalimat ke-7, kemudian membaca ayat berkenaan. Sekiranya dia dapati ada suruhan melakukan sesuatu, dia akan buat. Sekiranya ayat itu melarang sesuatu, dia akan tinggalkan. Inilah bentuk istikharah yang tiada asalnya di dalam agama. Bahkan tidak dinukilkan daripada seorang pun imam-imam dan ulama yang mengamalkannya. Ia benar-benar terbina atas kebetulan dan risiko yang amat berat. Sedangkan Al-Quran diturunkan sebagai kitab hidayah seperti yang telah kami sebutkan sebelum ini. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam Al-Wadih fi Ulumil Quran muka surat 39. Itu kedua. Yang ketiga, Al-Qarafi rahimahullah menyatakan al-fa'lu yang kita sebut tadi sebagai al-fa'lu yang kita kata tadi sebagai menjadikan Quran sebagai harapan adalah haram. At-Turtusi di dalam ta'liqnya menyatakan mengambil harapan ataupun al-fa'lu daripada Al-Quran, menghentak pasir dan labu, menghentak gandum dan seumpamanya adalah haram kerana ia termasuk dalam jenis menilik nasib dengan azlam. Azlam tu apa? Azlam ialah kayu-kayu yang digunakan pada masa jahiliyah, yang ditulis padanya buat pada satu bilah, pada bilah yang lain ditulis jangan buat, dan bilah satu lagi disebut ghafal. Kemudian dikeluarkan salah satu daripada 3 bilah berkenaan. Sekiranya yang dikeluarkan itu adalah buat, maka dia akan melakukan apa yang dia hajati. Sekiranya yang keluar itu adalah jangan buat, maka dia akan menjauhi perbuatan itu kerana dianggap suatu cela. Jika keluar itu adalah ghafal,
maka dia akan ulang semula. Perbuatan itu bertujuan menilik perkara gaib dengan batang-batang kayu, yang baik diikuti, yang buruk dijauhi. Demikian jugalah mengambil harapan daripada Al-Quran dan lain-lain. Ia berpegang pada maksud yang sama, iaitu jika baik diikuti, jika buruk dijauhi. Ia memang jelas-jelas satu tilikan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Furuq, jilid keempat, muka surat 420. Demikianlah 3 pendapat para ulama yang melarang perbuatan yang hari ini digelar dengan nama garpu tala. Kita mungkin berkata orang yang melakukan perkara ini, mereka hanya mahu melampangkan minda, menjadi seorang yang positif dengan kehidupan, tapi tetap bergantung kepada Allah. Maka kalaulah begitu, isunya solusi penyelesaian bagi perkara itu sudah ada dalam agama kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amr." Jika seseorang daripada kalangan kamu ada rasa kegusaran, falyarka' raka'atain min ghairil faridah, maka solatlah solat sunat 2 rakaat. Summal yaqul, kemudian sebutlah, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha la amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw 'ajili amri wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadha la amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili amri wa ajlihi fasrifhu 'anni wasrifni anhu waqdur li khair haitsu kan summa ardini." Kemudian Nabi SAW kata, lepas baca ayat tu, sebutkanlah apa hajat kamu. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Moga-moga lebih ramai yang dapat manfaat berkenaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.